Assalamualaikum, salam sejahtera. Kembali menyaksikan Gaspirasi bersama dengan saya, pengacara anda, Ghazali Zawawi. Sebelum tu nak sapa dulu anda di rumah, di mana sahaja anda berada. Saya sentiasa harapkan dan doakan agar semuanya sentiasa berada dalam keadaan yang sihat, baik-baik sahaja. Dan apa yang paling penting, kita kena sentiasa mempunyai pemikiran dan mindset yang positif. Namun, kepada mereka yang mungkin sedang diduga pada ketika ini, jangan pernah patah semangat. Percayalah, semuanya akan reda dan menjadi baik seperti sedia kala. Apa yang paling penting, terus bertabah dan terus berjuang dalam menjalani liku-liku kehidupan. Okay? It's not about winning, but it's all about not giving up. Itu adalah kata-kata semangat yang dipegang oleh tetamu kita pada hari ini, seorang usahawan Bumi Putra, orang hitam pun, seorang wanita. Bayangkan keuntungan perniagaan beliau menunjukkan trend peningkatan. Daripada 1.2 juta pada tahun yang pertama melonjak ke 1.9 juta, seterusnya ke 2.5 juta dan tahun sekarang ini baru setengah tahun sudah mencapai keuntungan 2 juta ringgit. Tak kiralah berapa juta, berapa bilion keuntungan beliau, namun keterangkuman skop perbincangan kita pada hari ini, kita akan merangkumi perbincangan tersebut dari segi ilmu perniagaan beliau dan bagaimana semangat dan tips beliau menempuhi liku-liku dalam perniagaan. Tapi sebelum kita bersama dengan beliau, apa kata kita saksikan VT ini dahulu. Bila bercakap mengenai kejayaan usahawan orang Kitampung, memang seronok sebenarnya untuk berbicara mengenai hal ini kerana pada kali ini kita bersama dengan pemilik King Laksa yang lokasinya terletak di Icon Square dan juga Kota Samarahan, Puan Alia Mona binti Jeki. Apa khabar? Alhamdulillah. Cantik hari ini ya. Okey, skop perbincangan kita pada hari ini, penonton di rumah di mana sahaja anda berada, jangan berganjak daripada kaca TV kerana kita akan mengetahui bagaimana caranya secara teknikal untuk kita mempelajari ilmu dalam perniagaan ini. Perlu ataupun tidak untuk kita punyai seorang mentor untuk membantu kita, memberi panduan kepada kita dalam bidang keusahawanan. Dan juga kita nak tanya kepada Puan Mona, apa strategi beliau untuk tidak pernah patah semangat biarpun macam-macam dugaan dalam dunia perniagaan ini, namun beliau terus mara ke depan. Jadi, saya itok sebenarnya atau orang Sarawak tu itok sebenarnya sebab Puan Mona tu dulu bekerja sebagai kerani. Yang mana kalau kerani tu kita tak stabil, gajinya setiap bulan tetap. Dan apabila kita berpindah ke bidang keusahawanan dan perniagaan, percayalah kalau tersilap langkah, anda boleh menyesal dan ingin balik lagi bekerja ke pekerjaan asal anda. Namun itu tidak berlaku kepada Puan Mona sebab beliau bangga dengan kerjaya beliau pada hari ini. Namun kita tak tahu macam mana boleh ada transisi tu, macam mana boleh tergerak hati daripada kerja pejabat ke bidang perniagaan. Okey, yang sebenarnya saya sebenarnya memulakannya dengan satu niat yang ingin membantu sebenarnya, membantu suami. Okey, so daripada perkanian tu dalam saya bekerja, so saya pun membantu juga suami saya membuat bisnes. Akan tetapi sedikit sebanyak semakin hari semakin orang kata jatuh cinta. Daripada situ. So daripada niat membantu, tiba-tiba terjatuh cinta pula. Terjatuh cinta dengan suami ke dengan perniagaan? Dengan dua-dua. Okey. Apa fasa yang berlaku tu yang menyebabkan Puan Mona rasa macam, okay, this is the time I can do this in this business area. Aku boleh berjaya. Apa yang buat Puan Mona jatuh cinta dengan perniagaan ni? Adakah melihat kepada keuntungan yang melonjak-lonjak dari tahun ke tahun tu ataupun macam mana? Okey, yang membuatkan saya jatuh cinta tu adalah daripada segi pemikiran saya yang selama ini lain, dan apabila dah menerajui bisnes dan pemikiran saya pun berubah. Oh, rupa-rupanya begini. So it's not about peningkatan sales apa semua tak. Sebab pada mulanya saya bermula daripada kosong. Ya, from zero to hero lah kata orang putih kata Betul. orang kampung Sungai Bedil, from zero to hero lah. Puan Mona memang betul. bermula daripada kosong. Betul. Tiada modal pada masa itu dan beranggapan bahawa perniagaan F&B ini
tidak famous, Ya, tidak terkenal, low profile dan sebagainya. Alah, kalau nak pergi ke kedai restoran, nak jaga laksa Sarawak, nak buat kuah laksa, tak dapat pakai baju cantik-cantik. Betul. Tapi kalau pergi ke pejabat boleh pakai baju liklat-liklat dan Ya, sebagainya. betul. Kenapa anggap perniagaan ni sebagai low profile masa tu, Puan Mona? Sebab sebab saya kan jenis yang kerani, so saya biasanya pergi ke tempat kerja dengan berpakaian cantik, pakai kasut tinggi, heels kan. So bila pergi kedai makan, so nampak dia orang macam menggunakan kasut biasa, ini baju biasa. So ia menyebabkan ia adalah first kita punya pandangan luaran. First impression First masa impression. tu. Itu yang sebabnya saya beranggapan yang F&B ni macam low profile. Tapi sebenarnya adalah salah. Betul. Kerana apabila dah menerajuinya, so saya rasa macam wow, seronok pula. Sebab apa? Sebab sebenarnya ianya lebih banyak pahala daripada apa yang saya sangkakan. Dan tak semestinya kerja F&B ni tak boleh pakai gap-gap kata orang Sarawak nak. Betul. Anggap tak Puan Mona gitu. Kita intai di social media beliau. Beliau juga sering melakukan TikTok. Betul. Cantik je baju. Mungkin ini kita boleh dijadikan sebagai pemecah stigma tu. Maksudnya kerja F&B ni bukan cikai-cikai. Sekiranya dilakukan dengan elok, Betul. personaliti kita baik, Betul. para pelanggan pun yakin untuk datang ke restoran kita. Kalau kes Puan Mona ini, King Laksa, Aikom dan Kota Samarahan. Puan Mona, pernah pada satu ketika hidup Puan Mona dan suami baru sebulan buka perniagaan, dah lingkup, dah tutup. Betul. Apa yang terjadi masa tu? Okey, pada masa tu saya dengan suami buka perniagaan. Kita membuka, sebenarnya kita bukan buka seorang, kita together dengan share partner. Okey, pada masa itu niat kami kita membuat perniagaan selama sebulan. Lepas itu biasalah bila dah nampak sedikit keuntungan, so kita akan jadi kabur. So kita punya, Maksudnya Puan Mona juga pernah berada di satu fasa yang mana pada fasa tersebut belum tahu lagi macam mana nak menguruskan kewangan. Orang kata terpedaya dengan keuntungan dan sebagainya. Pernah berada pada fasa itu? iya. Macam mana Puan Mona melihat bahawa sebagai seorang usahawan ini, permulaannya jangan dihabiskan dulu keuntungan itu, perlu dilaburkan. Kerana kita berfikirkan keuntungan untuk tahun-tahun yang seterusnya. Macam mana Puan Mona melihat keadaan tersebut? Sebenarnya kalau kita nak melihat keadaan sebenarnya, kita tak perlu nak berputus asa. Baru sahaja bulan pertama, betul. Sepatutnya kita kena bersabar. Tapi kenapa Puan Mona Okey, pada masa itu bulan pertama sudah kata orang tutup perniagaan? Adakah itu berputus asa pada masa itu? pada masa itu sebab kita tak ada persefahaman dengan share partner. So kita terpaksa menutup kita punya kedai. So terpaksa mencari lagi alternatif lain untuk kita bangkit semula. Cari alternatif lain. Yes. Untuk Untuk bangkit semula. Jadikan kenangan lalu itu sebagai pengajaran lah. Siapa yang tak lakukan kesilapan kan dalam kehidupan ini, lebih-lebih lagi dalam bidang yang kita ceburi. Kalau kita tak kuat, kalau kita jumpa keadaan sedemikian, kalau saya lah mungkin segelintir antara kita rasa macam nak balik ke pekerjaan asal, balik ke bidang perkeranian kembali. Namun Puan Mona membuktikan kalau gagal sekali, it's not about you lose or what. It's about how you bangkit, macam mana you berdiri daripada kegagalan yang kamu alami. Jadi selepas ini, kalian akan mengetahui semua itu hanya dalam Gaspirasi. Tekankan, sebenarnya dalam setiap perniagaan ataupun kita punya niat, dalam setiap rezeki, adanya rezeki orang lain. Kembali lagi menyaksikan Gaspirasi. Baik penonton, tak kira berapa kali anda jatuh, berapa kali anda gagal, kerana apa yang paling penting, macam mana anda mengatasi masalah tersebut dan bagaimana anda boleh bangkit daripada kegagalan. Ini buktinya. Puan Alia Mona pernah membuka perniagaan sampai sebulan je tutup balik disebabkan oleh masalah-masalah tertentu. Yang paling penting Puan Mona, pastinya penonton nak tahu apa yang Puan Mona pelajari daripada kejatuhan tersebut.
Okey, apa yang saya pelajari daripada kenyataan tersebut iaitu kita sepatutnya dalam perniagaan kita tak boleh mudah berputus asa. Okey, setiap masalah ada jalan penyelesaiannya dan perlunya juga ada ilmu di dalam setiap perniagaan. Apa yang saya ambil iktibar daripada itu iaitu saya belajar lagi, saya belajar lagi mencari ilmu bagaimana untuk saya terus kuat dan juga bersemangat untuk mencari Ilmu peluang. dalam perniagaan Ya, ini. ilmu Peri pentingnya ilmu dalam perniagaan ini saya kira tak disedari oleh ramai pihak di luar sana. Ada yang beranggapan, okey, dah terkenal dah dekat social media, dah boleh buka perniagaan, ramai pengikut. Salah. Kerana ilmu adalah tunggak kejayaan, tak kira apa bidang yang anda ceburi, penggunaan mentor ni, Puan Mona. Adakah Puan Mona mempunyai mentor tersendiri dalam bidang perniagaan ni? Ya, saya mempunyai mentor tersendiri dalam bidang perniagaan iaitu Datuk Wira Haji Azizan Osman. Okey. Beliau adalah seorang mentor yang saya sangat kagumi dan kerana beliaulah yang menyebabkan saya daripada jatuh dan bangkit semula sehingga sekarang ni. Dan disebabkan oleh ilmu beliau lah Ya, yang menjadikan banyak sebenarnya usahawan kita berjaya. Sebab saya tertariklah dengan kata-kata beliau apabila merujuk di laman sosial dan sebagainya. Beliau sering mengamalkan satu kata ni yang mana dalam rezeki kita ada rezeki orang lain. Apabila kita bantu orang, insya-Allah jalan kita pula terbuka untuk kita capai kejayaan. Tak mahal ke mempunyai mentor seperti yang dimiliki oleh Puan Mona sekarang? Dengar-dengar mencecah ratusan ribu ringgit untuk mempunyai mentor tersebut dalam bidang perniagaan. Sebab tak semua mampu ni Puan Mona. Okey, bagi saya iaitu kalau diikutkan dengan jumlah dan juga bakti yang dia ajar dengan ilmu yang dia bagi dengan saya, rasanya itu tidak sangat berbaloi dan sangat murah. Sebab apa? Sebab dia membantu kita daripada bawah sehingga sekarang ini memang sangat berbaloi lah. And then satu, bukan sahaja kerana ilmu tapi dengan tindakan yang kita buat juga. Dia yang memberi panduan dan Betul. itu adalah satu perkara yang sangat penting dalam industri ini yang mana kita perlu ada seorang yang boleh kita rujuk. Kalau tak, manakan keuntungan King Laksa daripada 1.2 ke 1.9 juta, 2.5 juta dan sekarang ini tak sampai setahun, baru setengah tahun dah 2 juta ringgit. Tengok cincin tu. Wah, have atau orang Sarawak nak. Okey, melihat kepada kepentingannya ada mentor ini, saya pasti ramai mereka di luar sana juga teringin ataupun ada hasrat sebenarnya nak mempunyai mentor dalam perniagaan mereka, tapi mungkin mereka ini mempunyai perniagaan yang kecil, tak sebesar Puan Mona. Adakah package yang ditawarkan juga tersedia untuk mereka? Ya, package beliau Richwork ni mereka mempunyai beberapa package khas untuk orang yang baru, orang yang tengah baru membuat perniagaan. Kita panggil apa ni? Beginner, yes. Startup. Lepas tu yang dia ada first startup, okey. Startup. Lepas tu yang kedua adalah grow. Di mana bisnes kita dah grow. So yang ketiga di mana kita dah pun spending. Spending sebab kita punya perniagaan dah pun di tahap yang baik. So kita bermula nak membuka cawangan lain. So itu adalah spending. So dalam beberapa tahap tu ada dia punya package tersendirilah. Yang sekarang perniagaan Puan Mona di tahap yang mana satu? Di tahap yang teratas. Dalam Dalam tahap yang spending. Alhamdulillah. Differentiator King Laksa. Kalau kita pergi ke Sarawak ni ramai saja kedai makan yang menjual laksa Sarawak, kan? Tapi apa perbezaan dan keunikan yang ada pada King Laksa yang tak terdapat pada kedai-kedai makan yang lain? Okey, di mana kami di King Laksa Sarawak, kami menitikberatkan mengenai kualiti makanan dan juga perkhidmatan. Okey, so sekiranya bagi saya lah sebagai pemilik perniagaan, bagi saya sekiranya kita mempunyai banyak cawangan sekalipun ataupun sebesar mana pun kita punya perniagaan, akan tetapi jika kita tidak menitikberatkan soal kualiti dan juga perkhidmatan, rasanya itu tidak akan memanjangkan lagi kita punya perniagaan. Quality will beat everything. Betul. Dan itulah yang sering ditekankan oleh Puan Mona dalam perniagaan beliau. Dan kalau anda pergi ke King Laksa, memang sebulat lah. Nang nyaman laksanya.
Kuahnya si terlalu pekat, si terlalu cair dan apa yang paling penting, si nak keluarkan produk baru. Iaitu laksa Sarawak Paste. Tapi Pomona si takut kalau dia ada laksa Sarawak Paste tu, mungkin peniaga-peniaga kecil di luar sana, aku nak beli laksa Sarawak Paste-nya, aku nak berniaga tepi jalan, aku nak kalahkan kek laksa. Sila jawab Pomona. Okey, ini yang saya nak tekankan. Sebenarnya dalam setiap perniagaan ataupun kita punya niat, dalam setiap rezeki, adanya rezeki orang lain. So bagi kami, apabila kami mengeluarkan paste ni, bukan kerana kami takut, bukan kerana kami takut nak orang nak meniru kami si. Okey, sebab kalau boleh saya nak sharekan rezeki saya bersama dengan orang lain. Maksudnya ada win-win situation Betul. lah dekat situ. Dia nak buka perniagaan menggunakan paste saya, ada alhamdulillah. Sebab apa, saya sangat rasa macam bersyukur sebab mengenai kualiti, dia buka menggunakan paste saya dan saya sebenarnya menggunakan paste yang sama juga, tapi saya mengekalkan kualiti saya tersendiri. Dan yang penting differentiator King Laksa itu tetap ada. Kuahnya cukup masin, cukup manis, cukup pekat, si cair gila. Yang paling penting dan anda boleh nikmati semua itu datang sahaja ke King Laksa Icom Square ataupun di Kota Samarahan. Selepas ini banyak lagi yang kita nak congkel daripada Puan Mona sebab kita nak tanya juga siapa yang selalu berada di samping beliau at her lowest point of life. Okey, semuanya selepas ini hanya dalam Gaspirasi. Yang ni kena masak guna air santan ke? Betul. Memang adalah semangat dan jiwa saya untuk meneruskan perniagaan ini sehingga berjaya. Dalam Gaspirasi, percaya ataupun tidak penonton, tak semua orang punya perjalanan yang mudah dalam kehidupan. Namun, perjalanan yang sukar itulah mengajar kita menjadi seorang yang lebih kuat. Pada fasa permulaan perniagaan Puan Mona, pernah bertahan-tahan dari segi perbelanjaan, nak makan makanan segera pun tak dapat. Bayangkan apa yang berlaku pada ketika itu, Puan Mona. Okey, daripada kejatuhan yang pertama tu, kami bangkit semula dan membuka lagi sebuah lagi perniagaan. Dan pada masa tahun pertama perniagaan tu kami memang mengawal kami punya perbelanjaan kerana dan juga kami terhad daripada segi masa. Okey, mengawal daripada segi perbelanjaan tu iaitu termasuk dengan makanan lah. Okey, so kami mengawal untuk makan KFC ke McD yang sedap-sedap semua. Kita memang menahanlah. Kita tunggu dulu, tangguhkan dulu biar kita makan di dalam kedai sendiri, goreng telur dengan nasi putih. So pada masa tu juga oleh kerana kekangan masa, so kami meninggalkan meninggalkan dahulu enjoy semua bersama dengan kawan-kawan dan sangat struggle lah pada tahun pertama tu, iaitu kami juga mengambil langkah iaitu seperti mandi di dalam kedai sendiri. So sebab kami memang nekat untuk terus maju selepas itu sebab kami tak nak pandang ke belakang lagi. Kami tak nak apa yang berlaku sebelum ini akan terjadi lagi. So sebab perjalanan pada masa itu orang kata indah ataupun mudah. Mungkin bagi setengah orang beranggapan bahawa sekiranya kita mempunyai modal yang baik, pastinya permulaan perniagaan itu tak ada masalah. Ada tak menerima sebarang tentangan daripada mana-mana pihak ataupun macam mana permulaan perniagaan tu? Pernah tak mengalami fasa sedemikian? Untuk fasa sedemikian tu taklah sangat kurang, taklah sangat okey. Jadi yang paling banyak iaitu mengenai mutu perkhidmatan kita orang. Masa tu saya kan baru saja belajar, bangkit semula. Jadi saya masih lagi kiranya macam merangkak tau. Okey. Jadi saya perlu banyak lagi belajar di mana saya dikecam oleh pelbagai pihak. Pernah tak mendapat kecaman? Pernah, banyak. Apa yang diperkatakan oleh mereka, Puan Mona? Okey,
mengenai servis mutu perkhidmatan pada dulu. Okey, tapi lepas itu mengenai kebersihan dan juga kebersihan kita punya kedai lah. So pada perkara macam tu sedikit sebanyak mengajar saya untuk lebih berhati-hati dan lagi lebih supaya saya tidak mengulangi kesilapan Kalau tersebut. diputar balik masa, melihat kepada cabaran dalam bidang perniagaan ini yang tidak menentu, adakah Puan Mona ingin kembali menjadi seorang kerani? Tidak. Tidak. Ya. Dan kalau boleh diberitahu kepada penonton, semasa bergelar sebagai seorang kerani dahulu, berapa agak-agaknya peruntukan yang Puan Mona sediakan dan diberikan kepada keluarga di kampung? Kalau yang dulu berbanding sekarang, yang dulu lebih sikit lah. Okey, yang dulu lebih sedikit, dan sekarang ini alhamdulillah saya lebih banyak memberi kepada ibu bapa dan juga keluarga saya di kampung. Adakah mereka gembira melihat Puan Mona sekarang di kampung, melihat anak sekarang di Kuching berjaya dalam bidang perniagaan? Bagaimana agaknya perasaan mereka pada ketika ini, Puan Mona? Alhamdulillah, syukur sebab mereka dah pun dapat memahami keadaan saya, di mana dulu saya sebagai kerani saya lebih banyak masa bersama mereka, tetapi saya tak dapat memberi yang terbaik buat mereka. Tapi sekarang alhamdulillah, bukan sahaja saya boleh memberikan masa, malah saya juga dapat memberikan yang terbaik untuk mereka. Itu yang kita nak. So, apa yang kita lakukan ni bukan sahaja untuk diri kita sendiri, tetapi untuk kita membantu orang di sekeliling kita. Itu yang paling penting. Who will always be there at your lowest point of life? Okey, bagi saya yang pertama adalah suami, yang kedua adalah saya punya staff. Ya. Saya punya staff sebab mereka adalah yang terbaik bagi saya. Sebab di mana saya susah, mereka bersama dengan saya. Lepas tu mereka daripada tahun pertama mereka bersama-sama dengan saya sampailah sekarang ni. So, sebab itu apabila adanya masalah, saya akan memikirkan staff saya dulu. Sebab saya ingin membantu mereka untuk sama-sama berjaya. Saya tak nak berjaya seorang diri. Saya kalau boleh saya ingin membantu mereka untuk berjaya bersama-sama dengan saya untuk bangkit. Seorang majikan dan staf itu bagi pihak Puan Mona memang luar biasa sekali. Mungkin ada staf Puan Mona yang terdiri daripada kalangan orang susah yang memerlukan kewangan yang kukuh pada masa ini. Ada tak staf yang daripada keluarga yang kurang berkemampuan? Ada, ramai. Lepas tu lagi satu lagi, niat saya membuat perniagaan adalah untuk membantu orang-orang susah. Okey, yang memerlukan pekerjaan, saya memang bantu dia orang. Itu adalah niat saya yang pertama. Membantu orang-orang di luar yang tiada pekerjaan. Okey, sebab kalau mereka susah, saya rasa macam saya adalah tak berguna jika saya tak dapat membantu mereka. Sampaikan hari jadi staf Puan Mona pun Puan Mona raikan bersama dengan mereka, dan alhamdulillah mungkin boleh dititipkan kata-kata kepada orang kuat di sebalik perniagaan King Laksa ini, terutamanya kepada staf-staf Puan Mona. Silakan. Mungkin ini sangat bermakna buat mereka kerana mereka merasakan majikan mereka adalah sumber inspirasi buat mereka semua. Silakan Puan. Kepada staff saya di King Laksa Sarawak, terima kasih kerana bersama-sama dengan saya daripada awal dan juga sehingga sekarang, dan juga tak pernah mudah berputus asa dan tak pernah kecil hati dengan apa yang saya ajar, didik semua. Terima kasih sebab bersama-sama dengan saya apabila jatuhnya saya. Korang semua masih juga bersama saya walaupun saya susah. Dan terima kasih semua kerana memahami dan juga bagi idea dan juga semangat. Kerana anda semua memang adalah semangat dan jiwa saya untuk meneruskan perniagaan ini sehingga berjaya. Semangat dan jiwa Puan Mona untuk terus mara ke hadapan, menjadikan King Laksa sebagai salah satu perniagaan yang gah, bukan sahaja di Sarawak, insya-Allah di seluruh Malaysia. Tapi satu lagi cabaran, kalau kita ada passion, semangat tu, macam mana kita nak channel kepada staf kita supaya mereka punyai semangat dan passion yang sama untuk melunaskan tanggungjawab ini. Semuanya selepas ini dalam blok yang terakhir, Kaspirasi. Bagi saya, kita membuat kerja, kalau boleh kita buat kerja dengan ikhlas.
peluang kedua memang susah nak dapat. Kalau kita memang sudah terlibat dalam masalah dadah dan sebagainya, susah untuk diterima oleh masyarakat dan tak semua majikan mau ambil kita kerja sebenarnya. Berbeza buat Puan Alia Mona kerana ada beberapa stafnya yang keluar daripada pusat pemilihan dan kini bekerja di King Laksa. Apa yang membuatkan Puan Mona masih punya kepercayaan dan keyakinan terhadap mereka? Okey, bagi saya percaya dengan satu saja. Kita manusia, sekiranya kita tak berubah, kita tak akan berubah. Okey, bagi saya, selagi saya masih mampu untuk mendidik mereka, orang-orang yang memerlukan, jadi saya akan membantu mereka. Jadi untuk staf-staf yang keluar daripada pusat pemulihan, saya memberi didikan seperti mengenai kehidupan. Okay, tak semua memang kita dekat dunia ni tak semua yang yang hidup senang, bernasib baik apa semua. Jadi dekat situ kita memupuklah kisah-kisah kehidupan orang dari mana ianya bermula daripada bawah dan sampai sekarang. Biarpun ianya dipandang hina, akan tetapi tak semestinya kita hina selama-lamanya. Jujurnya, kalau saya menemu bual beberapa orang tetamu sebelum ini, apabila saya tanya siapakah tulang belakang kepada kerjaan mereka, perkara pertama dan terawal yang mereka sebut pastinya suami dan keluarga. Berbeza buat Puan Mona, staf itu adalah tulang belakang dan menjadi support system yang kuat kepada kejayaan beliau pada hari ini. Tapi masalahnya, kadang-kadang kita ni majikan punya semangat yang tinggi untuk jayakan perniagaan kita, tapi masalahnya mereka ni yang kadang-kadang senang nak rasa kurang bermotivasi dan sebagainya. Jadi bagaimana how do you channel your passion to all your staff? Apa yang strategi yang Puan Mona amalkan? Satu, mereka adalah manusia biasa juga macam kita. Okey, kita kenalah menghargai mereka punya macam mana pertolongan ataupun bantuan kepada kita. Dan sekaligus saya ni jenis orang yang suka memberi macam taklimat setiap pagi mengenai kehidupan dan juga dunia dan akhirat. Okey, so daripada situ mereka sedikit sebanyak macam ada menyedari. Okey, dari situlah semangat yang ada daripada situlah saya dapat memberi semangat kepada mereka semula. Supaya mereka tidak berasa berputus asa dan mereka akan tetap bersemangat. Ada tak rasa dengki tu? Sebagai seorang waiter, buat air, menghidangkan makanan dan sebagainya, namun melihat Puan Mona, datang tengah hari, datang petang, rasa macam ini tidak adil. Sebenarnya bukan Puan Mona yang menjayakan perniagaan ini, kami yang di bawah ni menjayakan perniagaan ini. Macam mana Puan Mona create a balance between that? Alhamdulillah setakat ini tak ada, tapi pada saya menghargai mereka dengan membawa mereka memberi menyambut hari jadi, contoh yang selalu saya buat. Ada di Instagram. Ya, saya selalu menyambut hari jadi mereka untuk menghargai mereka. Lepas tu membawa mereka keluar makan. Okey, itu adalah salah satu saya punya cara lah untuk menghargai mereka. Dan juga bagi saya dengki tu memang tak ada, so far tak ada, saya tak minta. Alhamdulillah. Bagi saya, kita membuat kerja, kalau boleh kita buat kerja dengan ikhlas. Betul. Okey, setiap apa yang kita buat kerjakan ada pahala di dalam tu. Dan salah satunya iaitu apabila membuat sesuatu kerja, kalau kita lebih banyak membuat kerja, lebih banyak tahu membuat kerja, lebih bagus. Sebab apa? Sebab kita ada banyak pengalaman. Itulah ekosistem perniagaan penonton yang sedang menyaksikan kami ketika ini, kerana sekarang ini mungkin kita mengajar mereka yang dahagakan ilmu pengetahuan dalam bidang perniagaan ini. Ini yang saya maksudkan dengan staf-staf Puan Mona. Puan Mona mengajar staf beliau macam mana nak berjaya dalam perniagaan F&B ini. Tapi satu lagi keberangkalian yang akan muncul, yang mana setelah 5 tahun, 6 tahun akan datang, mungkin ilmu yang mereka peroleh daripada Puan Mona ini akan mereka gunakan dan menjadi pesaing kepada Puan Mona pula. Macam mana Puan Mona melihat situasi tersebut? Itu adalah salah satu kebanggaan buat saya. Okey, saya tak rasa itu adalah pembunuh saya, tak. Sebab bagi saya, apabila saya mendidik mereka dan mereka membawanya untuk membuka bisnes mereka, saya rasa sangat bangga. Sebab apa? Sebab itu adalah hasil daripada ilmu yang saya serapkan kepada mereka. Dan sama-sama kita belajar untuk bersaing secara sihat.
Itulah rahsia kejayaan Puan Mona dalam bidang perniagaan F&B ini. Jangan pernah lokek untuk beri ilmu pengetahuan kepada mereka yang dahagakan ilmu ini. Sekalipun mereka boleh menjadi potential kompetitor kita pada satu hari nanti. Kerana dalam rezeki kita, ada rezeki orang lain. Dan ini sebenarnya ekosistem dan simbiotik perniagaan yang sihat. Yang mana apabila kita memberi ilmu pengetahuan kepada orang dan mereka mendirikan perniagaan yang mungkin bersama dengan kita boleh bekerjasama pada masa yang sama sebenarnya. Jadi Puan Mona, kalau boleh sebelum kita berakhir di Gaspirasi pada waktu ini, pesanan Puan Mona dan kata-kata semangat yang Puan Mona hendak berikan kepada mereka di luar sana supaya tak kira apa pun halangan dan ujian yang mereka hadapi, terus mara ke depan dan jangan pernah berputus asa. Okey, nasihat saya kepada semua orang yang dari luar sana, jangan mudah berputus asa. Kalau nak buat perniagaan, mesti ada ilmu dan pastikan ada mentor yang dah ada bukti mengeluarkan beberapa kejayaan usahawan yang lain. Dan satu lagi, sekiranya kita nak buat bisnes, jangan kita terlalu selesa dan juga riak dengan apa yang kita dapat. Sebab tak semestinya kita berada di atas. Okey, sesekali kita akan berada di bawah juga dan kita kena bersedia dengan masa kita di bawah tersebut. Hidup ini ibarat roda. Kalau kita berada di puncak, tak salah kita tengok orang kat bawah. Tolong mereka, bantu mereka, insya-Allah rezeki kita akan bertambah dan hidup kita menjadi lebih berkat. Terima kasih Puan Alia Mona kerana sudi bersama kami. Pemilik King Laksa Icom dan juga Kota Semarahan. Boleh saja pergi ke Instagram beliau iaitu di King Laksa Sarawak dan juga di King Laksa Icom Square. Kat situ bukan saja anda boleh melihat laksa-laksa Sarawak yang sedap, tarian TikTok Puan Mona pun ada. Okey, kepada anda, kami ucapkan terima kasih kerana terus setia bersama kami hingga ke akhir rancangan. Terima kasih juga Puan Mona, kita nak ucapkan kepada The Waterfront Hotel kerana menaja lokasi kita untuk penggambaran kali ini. Ingat penonton, usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Terus berusaha dalam kehidupan, jangan pernah berputus asa. Jumpa lagi pada masa akan datang. Kami Ghazali Zawawi. Assalamualaikum. Selamat malam.